Okey, hai, Assalamualaikum anak-anak pelajar 4 sastera. Selamat tengah hari, selamat petang. So, kita mulakan pembelajaran kita sekarang. Alright. So, minggu lepas kita belajar dah. Okey, minggu lepas kita dah belajar pasal apa minggu lepas? Kita belajar pasal pasal apa? Minggu lepas kita belajar pasal genetik kan, macam mana kita nak tahu kita ni ada penyakit genetik kan. Okey, ni hak minggu lepas lah, nampak tak ada kiri tu. So untuk hari ini, okey, kita masuk subtopik, bukan bab baru tapi sambungan. Sambungannya adalah tajuk variasi. Okey, variasi. So apakah itu variasi? Okey. Right, so kita tengok. So, okey, so variasi ni dia ada dua jenis. Satu variasi selanjar dan satu lagi variasi tidak selanjar. Okey, kejap dia teacher nak tutup tingkap sekejap. Okey, kita ada dua variasi, satu variasi selanjar, satu lagi variasi tidak selanjar. So kita tengok apakah itu variasi selanjar. Okey, so variasi selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas antara individu dalam populasi yang sama. Maksudnya kita tak nampak sangatlah dia punya perubahan dia. So apa contoh variasi selanjar ni? So contoh variasi selanjar pada manusia adalah seperti ketinggian dan jisim badan. Okey, so dia ada sedikitlah perbezaan dia. Sebabnya tidak semua orang tinggi sama. Ada orang tinggi, ada orang rendah. Tidak semua jisim badan ataupun berat badan semua manusia dalam muka bumi ni sama. Ada orang berat sikit, ada orang kurus sangat, ada orang normal. So tu maksud dia variasi selanjar. Maksudnya dia ada sedikit perubahan. Okey. So ada lagi, banyak lagi contoh variasi selanjar ni. Banyak lagi, gapo tak serupa. Contoh dia gapo? Panjang tinggi pokok. Tinggi pokok pun variasi selanjar sebab ada pokok rendah, ada pokok tinggi. Okay. So ini adalah contoh graf bagi variasi selanjar. So awak tengok sini, ini adalah graf bagi ketinggian pelajar. Okey, ketinggian pelajar mengikut bilangan murid. So awak tengok sini deh. Awak tengok daripada graf ni, tinggi 145 hingga 149 sampailah 180 hingga 184 cm tinggi. Awak tengok semuanya ada perbezaan, ada hak sama tinggi, ada terserupa deh. So daripada graf ni kita tengok hak paling tinggi adalah tinggi dia 165 hingga 169. So graf lagu ni merupakan graf untuk variasi selanjar. So graf ni pun awak kena salin lah sebab dalam PSA dia akan suruh awak buat graf. Kena buat graf palang lah. Tu nama dia graf palang tu. Okey. So variasi selanjar. Okey, variasi selanjar adalah kuantitatif. Maksudnya kita boleh kira. Kita boleh kira macam saat ni lah. Kita boleh kira berapa orang tinggi, berapa orang rendah, berapa orang hak sederhana, kita boleh kira. Tu kita nama dia sebagai kuantitatif. Okey, so ciri-ciri ini boleh diukur dan diwakili oleh lengkung taburan normal. Okey, lengkung taburan normal hak graf saat ni lah. Graf tadi itu kita panggil dia sebagai lengkung taburan normal. Okey, so variasi selanjar ditentukan oleh gen, tetapi boleh juga dipengaruhi oleh faktor
persekitaran. Okey. So variasi selanjar ni ditentukan oleh genetik lah. Kalau mak ayah kita tinggi, nah tentulah kebarangkalian anak tu tinggi kan. Gitu tu maksudnya genetik. Sebagai contoh, warna kulit individu ditentukan oleh genetik yang diwarisi daripada ibu dan bapanya. Maksudnya kalau kita kulit cerah, mak ayah kita kulit cerah, so anak akan keluar kulit cerah. Maksudnya diwarisi oleh kedua ibu bapanya. So kita akan mak ayah kulit putih, tiba-tiba bila mak anak tu kulit supaya Afrika, tak ada dah yang betul dah. So tu bukan. So untuk variasi selanjar adalah diwarisi oleh genetik. Okey, so namun begitu dia kat situ, individu yang sama boleh mempunyai warna kulit yang berbeza apabila berada di dua lokasi berbeza. Maksudnya awak kulit cerah ni, so maksudnya boleh berubah mengikut faktor ni. Maksudnya awak pergi duduk tengah panah, lama-lama kulit awak pun jadi gelap. Tu maksud dia dipengaruhi oleh faktor dan dua lokasi yang berbeza. Okey, itu maksud dia variasi selanjar dipengaruhi oleh genetik, gen. Alright, so kita tengok yang kedua adalah variasi tak selanjar. Okey, saat ni kita belajar dah variasi selanjar adalah variasi yang menunjukkan perubahan, ada perubahan. Perubahan tu kita boleh kira. Okey, contoh macam tinggi, berat gitu tadi. Okey, contoh jenis variasi yang kedua adalah variasi tak selanjar. So macam mana pula variasi tak selanjar? Okey, variasi yang menunjukkan perbezaan yang ketara atau sangat jelas antara individu dalam populasi yang sama. Perbezaan yang sangat jelas maksudnya kita tak boleh tukar. Kita tak boleh nak tukar. Perbezaan yang sangat jelas. Memang tak boleh nak tukar. So contoh dia. Okey, contoh dia seperti kebolehan menggulung lidah. Okey, menggulung lidah adalah variasi tak selanjar. Sebab apa variasi tak selanjar? Sebab tidak semua boleh buat. Ataupun bolehlah gulung lidah. Mungkin teacher boleh, awak boleh. Mungkin saya awak tak boleh. So tak boleh ubah dalam benda tu. Dia tak boleh nak ubah. Okey, contoh seterusnya adalah jenis cap jari. Okey, cap jari awak kan dia tak sama. Hak ni dia tak sama dengan ni, dia tak sama dengan hak ni, dia tak sama dengan ni, dia tak sama dengan hak ni. So setiap cap jari ni tak akan sama dengan siapa-siapa saja. Itu maksud juga variasi tak selanjar, benda yang tak boleh diubah. Okey, jenis cuping telinga. Okey, cuping telinga ada hak nekak, ada hak cuping telinga dia cuping telinga lah. Hak normal kan. Lepas tu jenis kumpulan darah. Kita ada 4 kumpulan darah kan. Darah A, darah B, AB dengan O. So darah pun, jenis-jenis darah pun kita tak boleh nak ubah. Kalau A kan A lah. Mana boleh suka sekali buah darah A nak tukar jadi darah B, tak boleh. So tu maksud dia variasi tak selanjar, variasi yang tidak boleh diubah. Faham? Variasi yang tidak boleh diubah. So itu maksud dia variasi tak selanjar. So bagaimana graf dia pula? Kalau graf untuk variasi selanjar saat ni, dia duduk rapat-rapat. Okay, kalau variasi tak selanjar, graf dia lagu mana? So graf dia duduk jauh. Awak tengok itu adalah contoh graf variasi tak selanjar untuk kumpulan darah. Awak tengok darah A, darah B, A, B dan O, dia duduk jauh-jauh. Maksudnya dia tidak ada, dia tidak boleh diubah. Okay, jadi kena duduk jauh-jauh lah. Dia kena duduk jauh-jauh. Okay, so graf untuk variasi tak selanjar adalah berbentuk diskrit. Okay, carta bar. Okay, carta bar ni maksud dia carta palang. Okay, carta palang digunakan untuk mewakili variasi tak selanjar. Okay, so graf-graf tu menunjukkan variasi lah, variasi tak selanjar. Okay, variasi tak selanjar adalah kualitatif. Maksudnya kualitatif ni
Ya banyak lah, ya banyak, ya sangat banyak. Dia sangat banyak sampai tidak terkira. Tu maksudnya kualitatif. Okey, variasi tak selanjar ditentukan oleh faktor genetik sahaja. Deh, faktor genetik saja. Okey, kalau tak selanjar, ya dua. Genetik boleh, faktor luaran pun boleh. Tapi untuk variasi tak selanjar, dia hanya melalui dia hanya dapat melalui genetik saja deh. Kalau awak darah A, ayah awak darah B, so kemungkinan awak akan dapat darah A ataupun darah B, awak tak akan dapat darah O. Dah sebab genetik mak ayah awak A dengan B. Gitu. So dia tentukan oleh faktor genetik sahaja. Oleh itu, trait bagi variasi tak selanjar diwarisi. Okey, boleh diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya dan tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Maksudnya diwarisi lah. Selagi awak darah A, sampai bila-bila lah anak awak pun akan darah A, insyaAllah. Selagi adalah darah A situ, A lah. Contoh je lagi kau tanya, kalau lah awak boleh bunuh lidah, kemungkinan anak awak siap semua boleh bunuh lidah juga. Maksudnya diwarisi. Boleh? Okey, so ni awak salin dan juga lukis graf untuk variasi tak selanjar. Boleh? Boleh. Alright. So ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan variasi. Okey, samalah macam teacher ayat ni, kalau faktor genetik keturunan ni disebabkan oleh pindah silang. Okey, pindah silang kita belajar masa dalam tajuk meiosis, ada pindah silang pada metafasa. Okey, pindah silang antara kromosom homolog semasa meiosis membolehkan pertukaran bahan genetik dan menghasilkan kombinasi genetik yang baru. So pada meiosis ke kaki dia ke sila lagu ni. Dia kaki dia sila. Ni ke kromosom X. Kalau pindah silang hak lagi tu, dia hak lagi tu dia setuh di kaki ni kan. So dia berbagi lah, dia berlaku pertukaran genetik. Kaki hak lagi untuk kromosom selagi, dia setuh di kromosom ni, berlakulah pertukaran genetik. Okey, so penyusunan kromosom secara bebas menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik berlainan. So persenyawaan secara rawat antara gamet jantan dengan gamet betina menghasilkan zygote dengan kombinasi genetik yang berlainan. So mutasi kromosom dan gen menghasilkan fenotip baru akibat perubahan dalam maklumat genetik. Okey, so satu lagi adalah faktor persekitaran. Kalau persekitaran, kita tengoklah sama ada daripada faktor cahaya matahari, pH, suhu, air, iklim dan pemakanan boleh menyebabkan perubahan ciri-ciri organisma. Okey, contoh dia. Okey, seseorang yang berwarna kulit yang lebih gelap jika selalu terdedah kepada cahaya matahari. Betul kan? Tak, dia kulit cerah dia duduk tengah panas, lama-lama dia jadi gelap. So itu faktor persekitaran. Okey, contoh seseorang akan menjadi gemuk sekiranya terlebih makan. Okey, kita comel dah body tapi kan disebabkan kita ni putus cinta ke apa, kita makan banyak. Makan banyak jadi gemuk. So tukar dah. Hak size S tu jadi size XL. Sudah bertukar. Itu faktor persekitaran. Okey, so macam contoh yang ketiga ni, bunga hydrangea ni, okey, bunga putih lah. Okey, jika ditanam di dalam tanah berasid dan berwarna merah jambu jika ditanam di dalam tanah berakali atau neutral. So warna pun berubah. Supalah kalau kita tengok sekalipun kalau pokok kan, kalau kita tanam di tanah hak tak subur, dia punya daun pun nampak macam kuning gitu kan. Itu maksudnya faktor persekitaran. Bukan manusia saja, tumbuh-tumbuhan pun berlaku variasi ni. Okey, so faktor-faktor ni awak saling dan fahamkan. Boleh? Boleh. Okey. Inilah faktor genetik ni. Genetik ke tadi? Genetik dalam DNA ke? Ada kromosom. Sebab ada kromosom yang berlaku pindah silang, so dia bertukar DNA. So persekitaran tu, kalau kita duduk tengah panah, dia jadi gelap.
Kalau kita makin banyak, dia jadi gemuk. Alright. So, apakah kepentingan variasi? Tengok variasi. Pentingnya variasi. Okey, variasi pada organisma membolehkan organisma itu menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitarannya. Individu dengan ciri berlainan atau berbeza daripada kumpulan majoriti mampu untuk bertahan, menyesuaikan diri dan bermandiri dengan perubahan persekitaran. Okey, jika semua individu adalah serupa, maka mereka akan pupus apabila satu perubahan drastik berlaku dalam persekitaran. Betul lah kan? Kalau kita serupa spacing je, nak royaknya tak ada lama lah, macam mudah pupus lah kalau macam pokok tu serupa belakang, pokok motel-motel belakang dalam dunia ni, kalau tu pupus ataupun apa, dia kena nyakit ke, lama lagi pokok motel seterusnya sakit jugalah. Tu maksudnya. So kalau dah ialah itu, jika semua individu adalah serupa, mereka akan pupus. Okay, so kita kena ada pelbagai variasi. Alright, next, variasi membolehkan kita membeza dan mengecam setiap individu dalam spesies yang sama dengan mudah. Awak tengok gambar ni, nampak macam kayu, tapi rupa-rupanya adalah cicak. Nampak tak cicak? Cicak yang nyamar di tepi pokok. Tak, itulah maksudnya. So variasi ni juga membantu organisma dalam penyamaran untuk melindungi diri daripada pemangsa. Okay, next, variasi pada haiwan dan tumbuhan juga meningkatkan nilai tambah sesuatu haiwan dan tumbuhan tersebut. Sebagai contoh, hasil daripada kejuruteraan genetik dan pembiakbakaan pilihan haiwan dan tumbuhan dengan ciri genetik baharu dapat dihasilkan mengikut sifat-sifat yang dikehendaki. So, hal ini meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian. Alright, so kita dah habis tajuk genetik. Alright, so teacher nak awak salin nota tu. Awak salin semua nota tu saat ni. Itu awak hantar pada teacher macam biasa. Hantar. Alright. So dah habis untuk tajuk subtopik variasi. So kena ingatlah, anak-anak pelajar kena ingat variasi ada dua, iaitu variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar. Okey, variasi selanjar dia boleh berubah-ubah. Dia boleh berubah-ubah. Gemuk, pendek, panjang, berubah. Tapi kalau variasi tak selanjar, dia tidak boleh berubah sebab dia ikut genetik. Kalau kulit mata kita warna biru, anak kita kulit mata warna biru jugalah. Kulit mata, anak mata. Okey deh. So insya-Allah anak pelajar dapat faham apakah beza di antara variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. Okey, siapkan nota dan jangan lupa hantar pada teacher. Okey, so kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi pada hari besok dengan tajuk baru. Okay guys, so kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jumpa lagi.